Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hi guys, so for today, untuk permulaan kalinya, before this aku ada buat video berkenaan dengan Hotel Port Dickson. Kalau yang sempat tengok tu sempat lah. Tapi video tersebut telah aku delete atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. So aku kat sini, aku nak susun 10 jari. Aku nak minta maaf pada pihak-pihak yang terasa hati atau pihak-pihak yang terlibat dengan post aku sebelum ni. Sebab aku tahu yang post aku sebelum ni ada tutup penduduk nasi sesetengah orang. Yelah, sekarang ni waktu pandemik, PKP, memang susah nak cari duit. Bila aku buat video yang berkenaan dengan penduduk nasi orang ni, bukan seorang dua yang akan affected, ramai yang akan affected. Jadi atas teguran yang telah diberikan, aku delete video tersebut. Aku betul-betul nak minta maaf sebab aku tak behave. And untuk pengetahuan korang, aku baru buat video YouTube dalam 6 bulan. So perjalanan untuk belajar tu masih banyak lah untuk aku. Aku kena belajar banyak benda lagi. Kena belajar daripada segi sensitivity, kena belajar daripada segi hormat orang. So aku minta maaf sangat-sangat atas silap salah aku. And untuk viewer pula, aku minta sangat-sangat untuk kita terus support bisnes orang-orang kita. Sebab waktu sekarang ialah waktu pandemik. Waktu pandemik di mana semua orang affected, betul tak? Affected ni bukan daripada segi makcik-makcik peniaga tepi jalan. Company-company besar pun affected, lagi-lagi daripada bidang percutian. Diorang ni memang betul-betul sangat-sangat affected. Jadi tiba-tiba aku buat cerita pasal benda yang tak sepatutnya, cerita seram dekat hotel, akan menutup penduduk nasi ramai sangat orang. So lagi sekali aku nak cakap, aku betul-betul minta maaf untuk bahagian yang orang-orang yang terlibat. Aku betul-betul minta maaf. Macam aku cakap tadi, aku budak muda yang excited untuk buat semua benda tanpa fikirkan betul atau salah. Dan orang muda ni, selagi tak kena tamparan, selagi tu dia takkan stop. So bila aku dah terkena tamparan tu, aku dapat fikir yang aku kena buat yang lagi baik pada ni. And untuk korang pula, jom kita support. Sebab sebenarnya bidang perhotelan dan bidang percutian ni memang betul-betul affected sangat-sangat. Bila PKP, diorang tak boleh jalan langsung. So kita bantulah daripada segi apa yang kita boleh bantu. Contoh kalau weekend ke kita rasa stres, kita rasa nak duduk semalaman, pergi je. Dengan niat kita nak membantu. InsyaAllah, kalau niat kita bagus, niat kita baik, Tuhan akan balas dengan baik. So sebelum aku start video ni, memang lagi sekali aku nak minta maaf. Permohonan maaf ikhlas daripada aku. Dan harapnya tak ada pihak yang simpan apa-apa. Dan aku juga nak ucapkan terima kasih untuk sesetengah pihak sebab di atas teguran tersebut, aku belajar sesuatu benda yang baru yang berharga untuk diri aku, iaitu kena jaga sensitivity, kena tolong satu sama lain, dan lagi waktu macam ni. So aku minta maaf sangat-sangat dan harapnya permohonan maaf aku ni diterimalah. Hai guys, macam biasa, sebelum aku mulakan, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan yang paling penting, tolong share cerita-cerita aku. InsyaAllah, kalau aku dapat cash out duit YouTube, aku dah berniat yang aku akan bantu orang-orang yang memerlukan. Lagi time-time COVID ni kan. InsyaAllah, dengan korang, bantuan korang, share video ni dengan bantuan korang, tak skip iklan, aku akan dapat bagi lebih banyak bantuan. Macam before this, aku dah ada bantu anak yatim. Macam korang nak tahu anak yatim tu macam mana, duduk macam mana, tempat macam mana, aktiviti apa kita orang buat, korang boleh scroll video kat bawah, ada video pasal anak yatim. Tapi video tu aku pelik sebab ada 2000 view je.
Video-video aku yang lain semua 500 view kepala otak kau. Video-video aku yang lain semua 5,000 view kat atas. Tapi video pasal kisah-kisah charity ni 2,000 view je. So aku macam heran lah, follower aku ni tak suka ke tengok aku buat charity ni. So aku minta tolong sangat untuk korang terus share, terus like, terus subscribe channel aku. And untuk akhir video ni aku akan cakap cara-cara macam mana nak menang duit. Andai kata subscriber aku cecah 10k, aku nak bagi duit kat korang. Kalau subscriber aku cecah 10k, aku nak bagi duit. So tunggu sampai habis. Jangan skip video, sebab kalau korang skip, aku tak dapat duit. Kalau aku tak dapat duit, tak dapat bagi duit kat korang. So macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button, jangan lupa share. And cerita pada malam ini, tu seram kan. Sekejap, aku lupa cerita malam ni cerita apa. So macam lately, macam ramai sangat yang request nak dengar cerita pasal asrama balik. Cakap, Abang Ikmal, rindu lah cerita asrama ni kan. Nak dengar cerita asrama. So today aku akan kembali dengan cerita asrama aku. So bagi mereka yang duduk kat asrama sekarang tengah tunggu nak exam kan, good luck untuk korang. And bagi mereka yang duduk kat universiti pun tengah tunggu final. Sekarang ni tengah nak final kan, good luck juga untuk korang. Semoga masa korang nak pergi toilet tak jumpa yang bukan-bukan. Aku tak doa, tapi kalau nak jumpa tu jumpa juga, betul tak? Macam korang tengok kat tajuk tu, hari ni nak cerita pasal pocong. Aku sebenarnya pasal, orang cakap gula-gula lah kan. Aku sebenarnya pasal gula-gula ni, aku kurang sikit. Nak bercerita. Sebab apa? Gula-gula ni adalah makhluk yang sensitif. Sensitif ni bukan jenis yang kuat menangis, kena bahan sikit kuat sentak. Dia bahan kita tak apa, kita bahan dia terus sentak babe. Nampak? Simpan dalam hati. Kena gaduh-gaduh dengan kawan, simpan dalam hati kan. Tapi betul, makhluk pocong ni adalah makhluk yang sensitif. Sensitif ni maksud dia, kalau kita bercerita pasal dia, dia senang dengar. Dia senang ada. So before dengar cerita ni, make sure korang berada di tempat yang sesuai, make sure mental korang kuat, dan make sure korang baca pelindung diri. Sebab aku tak nak apa-apa jadi. Macam yang kita tahu, pocong ni merupakan makhluk yang paling seram lah. Antara ramai-ramai hantu, pocong ni yang paling seram. Sebab kalau toyol tu macam, kejap macam, kalau sebut toyol pun macam tak rasa sangat lah, betul tak? Tapi kalau kita sebut pocong ni, tak tahu lah, dia rasa macam vibe seram tu datang. Ni kita tengah sebut nama dia banyak kali ni, entah-entah dia tengah dengar ni. Kan, kita tengah tengok telefon, tengok video kan. Entah-entah dekat tepi kita, kat ujung pintu ke, tengah pandang je kita. Dengan muka berbalut, warna hitam muka dia, berkedut-kedut, dengan mata merah dia. Aku pula yang seram. Bodoh lah aku ni. So, cerita pada hari ini bertajuk Petanda Pocong. Sebut pasal pocong ni, memang semua kenal lah. Memang dia betul-betul popular lah kalau pocong ni. Kalau jadi artis, memang dia dah menang 10 kali Oscar dah. Sebab apa? Sebab dia yang paling popular. Pocong ni yang aku tahu, dia popular sebab seram dia tu. Maybe kita dengan orang Asia kan, orang Borneo ni, kita lebih tertarik pada pocong sebab kita selalu tengok orang mati akan dikafankan. So bila dikafankan tu, tiba-tiba muncul depan muka. Ui, takut babe, subhanallah, na'udzubillah. So today, aku nak ceritakan tentang pengalaman aku sendiri. Pengalaman aku sendiri ni jadi masa aku dekat sekolah menengah. Tapi bukan dekat sekolah aku. Berlaku dekat salah sebuah sekolah kluster yang berada di Kelantan. Time tu kita orang tidur kat sana untuk 3 hari 2 malam tak silap aku. And bagi yang tak tahu, Kelantan ni hari weekend dia hari Jumaat, Sabtu. So kita orang sampai dekat sekolah tu around pukul 2 tengah hari macam tu pada hari Khamis. Maksudnya Khamis sekolah kan. Khamis sekolah, balik sekolah tu kita orang terus siap-siap naik bas pergi ke sekolah kluster ni sebab ada camp SPM. Untuk pergi ke sekolah kluster ni pun bukan semua tingkatan yang pergi.
Untuk pergi kat sana pun lebih kurang 10 orang kot. And aku antara 10 orang yang dipilih. Orang cakap aku ni wakil sekolah lah untuk pergi camp SPM tu kan. Tapi pelik juga lah kan. Time sekolah aku bijak Time sekolah aku bijak gila. Lepas masuk universiti, habis universiti aku kerja, terus jadi bodoh babe. Bodoh dia bukan bodoh biasa-biasa. Bodoh dia, nak tahu tak bodoh dia? Sampai kan, sedih lah nak cakap pasal bodoh diri sendiri ni. So macam aku cakap tadi, kita orang gerak ke sekolah tu pada hari Khamis pukul 2. Sebab petang tu dah start event lah, dah start pengenalan untuk event tersebut kan. So Khamis tu pukul 2.30 situ kita orang sampai kat sekolah kluster tu. And pergi sana pun lebih kurang dalam 10 orang je daripada sekolah kita orang. Sebab dia kumpul daripada semua sekolah ni 10. Aku antara 10 orang yang dapat pergi tu. Tapi bila fikir balik sekarang ni, aku pergi sana maybe sebab bukan aku antara orang yang pandai kot. Maybe cikgu hantar aku sebab aku antara orang yang bodoh. Dia ni macam bodoh je, kita hantar dia lah. Orang pandai tak pergi camp babe. Orang pandai study kat rumah. Dan bila sampai je, lebih kurang dalam pukul 2.30, pukul 3 macam tu, kita orang terus check in. Check in masuk asrama, dia bagi kunci, bagi bilik. Sekolah tu memang besar gila lah. Biasa kalau sekolah kluster memang besar gila. Memang antara sekolah besar-besar lah dekat Kelantan ni. Sekolah dia dekat bahagian depan. Asrama lelaki dekat bahagian belakang. Orang cakap bila van sekolah ni masuk dekat bahagian asrama ni memang terpegun gila lah. Memang berbeza gila dengan asrama sekolah aku. Masuk je macam, wah. Dia kagum tu bukan sebab asrama tu besar tak. Sebab kagum tu sebab asrama tu cantik gila. So masuk pintu pagar tu macam, wah, tinjau-tinjau kepala kan. So bila kita orang masuk je pintu pagar asrama, kita orang nampak rumah warden 2 biji kiri kanan. Sebuah rumah macam berpenghuni, tapi yang lagi sebuah ni macam tak berpenghuni lah. Sebab apa? Sebab nampak kiri kanan macam ada semak samun. Dekat kawasan asrama lelaki tu pula ada court badminton, ada court sepak takraw. Bangunan asrama dia 3 tingkat babe. Lepas tu dekat depan sikit ada dewan makan. Satu level ada 4 dom. Satu dom muat 6 katil double decker. So total satu dom lebih kurang dalam 12 orang. 12. Dah cakap aku bodoh, kau tak percaya. 16. 6 darab 2. 6 darab 2 betul lah 12. Hui, bijak tu aku. Macam aku cakap tadi, basically satu dom ada 12 orang. Dekat level ground dia ada bilik prep, ada bilik TV, bilik rehat, and ada orang cakap apa? Water cooler. Yang ada air panas dengan air sejuk tu kan. Dekat situ ada water cooler. And that time yang pergi sana, sekolah kita orang hantar 5 lelaki, 5 perempuan. So kita orang 5 orang ni ditempatkan dalam satu dom. Yang diberi nama Dom 8. Dom 8 ni merupakan dom yang paling atas and paling hujung. Belakang blok asrama ada tempat sidai baju, tempat ampaian kain lah. And dekat kawasan ampaian kain tu ada satu tangki besar hitam, tangki besar asrama lah. And dekat kawasan tangki hitam tu terlihat ada macam tumbuhan rimbunan pokok-pokok pisang. Ada pokok pisang yang dah mati, ada yang masih hidup, ada yang masih berbuah. So settle kemas barang masuk dalam loker semua, kita orang semua pun turun bawah untuk briefing dan makan. First day tak ada apa-apa jadi. Orang cakap daripada petang sampai malam semua macam biasa je. Cuma malam tu susah sikit nak tidur. Biasalah kita bila first time datang tempat orang ni, nak tidur memang susah. So tapi malam tu memang tak ada apa jadi. Memang aku cakap tidur lena lah. Malam kedua hujan renyai-renyai. So kita orang banyak habiskan aktiviti kita orang dalam dewan. Kita orang buat ulang kaji. Ada apa orang cakap? Ada cikgu datang mengajar. And malam kedua ni merupakan malam terakhir kita orang duduk di asrama tersebut. And bila malam terakhir ni, esok tu akan ada majlis penutupan. So kita orang dibenarkan balik lebih kurang dalam pukul 11 untuk get ready untuk tidur sebab esok kena bangun awal. Ada majlis penutupan and orang cakap akan ada orang besar datang lah. Dalam pukul 10 macam tu, masa kita orang dekat dewan tu, hujan still renyai-renyai. Time tu dalam otak fikir nak tidur macam, ui, best ni kalau dapat tidur hujan renyai-renyai ni kan. Bila dah naik dom, katil aku betul-betul sebelah tingkap. Kan, ini dom, ini dom petak. Ini tingkap, ada satu dua tingkap. Katil aku kat sini.
Depan aku ada orang lah. Tapi sini katil aku. Dom kita orang betul-betul dom hujung. So daripada katil aku, kalau aku tinjau ke bawah, memang akan terus nampak tangki hitam yang aku cakap tadi. Dan juga rimbunan pokok pisang. Jarak tingkap dengan katil tu tak jauh mana pun. Maksudnya, ni katil kan, and ni tingkap. So, antara jarak sini ke sini tu, tilam dengan tingkap tu tak jauh. Kau tengah baring, kau bangun sikit, kau pandang bawah, dan nampak bawah ada apa. Malam tu, pukul 2 pagi. Semua orang tengah tidur lena. Memang sunyi sepi. Yang bunyi, hanya bunyian babi je. Bukan babi yang warna pink tu, geng. Yang bunyi, hanya bunyian yang yang tersedut-sedut tu. Maklumlah, duduk ramai-ramai kan, mesti ada yang bunyi sedut-sedut, bunyi yang meludah-ludah, semua bunyi ada. So dalam pukul 2 pagi tu aku macam terjaga lah. Terjaga, aku terus raba-raba tilam aku nak cari telefon 3310 aku. Sebab nak tengok jam pukul berapa. And bila dah jumpa telefon, tengok pukul 2 pagi. Memang time tu sejuk gila, babe. Kita ni sebagai lelaki, untuk pergi ke sesuatu camp ni, mesti kita tak prepare apa-apa kan. So aku sebagai seorang lelaki, memang aku tak prepare selimut langsung. Memang sejuk gila, babe. Lagi satu, aku ni jenis yang tak suka berselimut. Orang cakap kulit biawak kan. So aku nak buat macam mana? Bodoh sangat. So terpaksalah aku tarik cadar katil tu buat selimut. Sedih tak sedih. Dan aku try nak tidur. Tengah selimut, tengah cari position yang best-best, aku cuba tidur. Dalam otak ni berangan macam-macam lah nak suruh tidur kan. Tapi tak jadi juga. Sampailah tiba-tiba ada keluar satu bunyi. Bunyi apa? Bukan bunyi dengkur kan? Tiba-tiba terdengar bunyi anjing dari kejauhan. Dan itu memang sunyi sepi. Yang ada bunyi orang dengkur tadi je. Tapi sebab aku duduk tepi tingkap, memang bunyi anjing yang duduk jauh pun kedengaran kuat sangat. Dan time tu aku buat bodoh je lah. Alah, biasalah bunyi anjing malam-malam kan. Aku buat bodoh, aku still cuba untuk tidur. Masa tengah cuba nak tidur ni, tengah pejam, tengah imagine macam-macam lah. Tengah jadi imagine jadi superhero lah, tengah imagine jadi princess Disney lah. Tiba-tiba, tengah kusyuk ibarat imajinasi tu, telinga aku seakan tangkap satu bunyi. Bunyi macam bunyi sesuatu benda langgar pokok-pokok dekat bawah. Macam aku cakap tadi, betul-betul bawah dom aku ada tangki, dan di sebelah tangki ada rimbunan pokok pisang. And macam ada bunyi sesuatu tengah bergerak di sebalik pokok pisang tersebut. Dan aku buat bodoh lagi lah. Aku fikir maybe kucing, tak pun anjing, tak pun biawak, entahlah. Dan lepas 10 minit aku pejam mata, aku buat bodoh, ada satu lagi bunyi yang aku cakap, kalau kau dengar bunyi ni, kau siap sedia je lah. Itu memang bunyi dia. Memang kau kena get ready. Kau baca apa yang patut. Kau nak berlari, kau berlari sekarang. Bunyi apa? Bunyi dia gedek. At first, aku ingat bunyi tu bunyi katak tau. Bunyi katak ke, bunyi kambing ke. Aku ingat bunyi tu bunyi binatang. Tapi tak mungkin lah bunyi binatang macam tu. And aku dapat tangkap yang bunyi binatang tu berada dekat bawah, dekat area tangki dan juga pokok pisang tu. Bunyi gedek. Daripada tengah berselimut dengan cadar tu, aku buka mata, aku decide nak duduk. Macam aku cakap tadi, bila aku tengah baring, aku duduk je, aku boleh terus nampak dekat bawah. Sebab jarak tingkap dengan katil tu tak jauh. So aku buka mata, aku duduk, aku pandang bawah sebab nak tengok benda apa kat bawah tu. Gatal kan mata aku ni. Bodoh. Dekat luar, hujan renyai. Dari jauh, nampak kereta lalu lalang atas jalan raya. Dan tiba-tiba, aku terbunyi lagi suara yang sama. Gedek. Suara tu betul-betul bunyi dekat bawah. Tapi kali ni,
suara tu dia datangi dengan package. Package dia bunyi gedek tu sekali dengan tiupan angin. Angin tu na'udzubillah busuk gila babe. Busuk dia macam bau bangkai tapi lagi teruk pada bangkai. Aku cakap dalam hati lah, aku cakap busuk sial lah. Lepas tu aku cari-cari ada lori sampah lalu ke, lori getah lalu ke, tak ada pula. Dan dari bawah lagi sekali bunyi gedek. Aku ni macam bodoh ni, tak tahu bunyi apa, aku intai bawah. Kosong, gelap. Yang ada just cahaya lampu jalan yang lebih kurang dalam 50 meter daripada tempat tu. So tempat tu just nampak orang cakap sipi-sipi je lah. Dan bila aku duduk tinjau bawah tu, aku perhati dekat sebalik timbunan pokok-pokok pisang. Dan mataku tertangkap sesuatu. Tertangkap sesuatu yang memang aku cakap buatkan aku fikir banyak kali lah. And benda tu aku tak sure apa yang aku nampak. Sebab yelah rabun. So aku macam, ni betul ke kayu, ke itik kan? So aku tengok benda tu, aku kecikkan mata, aku jegilkan mata macam ni nak, sebab nak make sure benda apa tu. Dan aku nampak di sebalik rimbunan daun-daun pokok pisang tu, aku nampak ada satu tubuh yang sedang berdiri. Dia berdiri tegak je betul-betul dekat tepi pokok pisang. Macam aku cakap tadi, aku jegil je mata aku nak tengok benda apa tu. Tengah-tengah aku nak usah benda tu, tiba-tiba benda tu yang daripada pandang depan macam ni, dia dongak babe. Dia dongak pandang atas babe. Dia pandang betul-betul tepat ke arah aku. Macam mana aku tahu? Sebab aku nampak mata dia, dia pandang depan, aku nampak kepala dia bergerak and pandang tepat ke arah aku. Aku memang nampak mata merah dia. Aku terus tutup tingkap, aku terus baring, aku ambil alas cadar tadi, aku selubung dengan kepala. Dan tu aku memang dah detect benda apa tu. Memang badan aku terketar-ketar. And this time bukan ketar sebab sejuk. This time sebab aku tahu benda apa yang pandang aku tadi. Bayangan tubuh pocong tu memang betul-betul melekat gila dalam otak aku. Aku nampak macam muka dia longak pandang atas. Dan aku pejam mata. Aku baca apa yang aku tahu. Tapi time tu memang bacaan aku tunggang langgang lah. Dah tengah nervous, tengah takut, memang bacaan aku tunggang langgang. Tengah baca-baca tu, lagi sekali tiba-tiba bau busuk yang kuat gila-gila tu menusuk dalam hidung aku. And time ni aku memang nafas pakai mulut je. Aku tutup hidung, aku nafas pakai mulut je. But then bila bau busuk tu datang lagi suara yang sama. Gedek. Tapi kali ni suara tu betul-betul datang di sebelah tingkap yang aku baring. Memang time tu aku tak tenang lah. Tak tenang gila. Bunyi tu memang rapat gila. Macam benda tu betul-betul ada kat sebelah tingkap yang aku tutup tadi. Dan lepas bunyi gedek tu, tiba-tiba aku bunyi macam ada sesuatu benda berat ketuk tingkap sebelah aku. Aku bunyi tok je tu. Aku terus berlari. Aku lompat 2-3 katil. Aku tidur sebelah member aku. Aku berlari macam aku lompat kijang babe. Tok tak. Macam kangaroo. Aku lompat, aku peluk member aku sekuat hati. Member aku dalam mamai. Dia cakap, apa jangan kacau lah, bodoh lah kau. Dia cakap macam tu kan. Tengah aku menyorok di sebalik member aku. Ni member aku. Aku peluk dia. Aku intai sikit nak tengok apa dekat depan. Aku intai. Dekat tingkap aku ada satu bayangan. Di sebalik tingkap tu ada satu bayangan. Satu bayangan yang berbalut. Aku nampak bunjut dia. Dia berdiri sebelah tingkap sambil ketuk tingkap tu dengan kepala. Dia ketuk tingkap pakai kepala babe. Tak benjol ke? Aku terus tutup telinga. Aku diam je. Dalam hati aku istighfar je. Subhanallah. Esok tu aku terus demam baik.
Since that, aku selalu buat research pasal pocong ni. Sebab bagi aku pocong memang betul-betul seram lah. And daripada research aku dapati yang pocong ni dia suka one by one. Dia memang gentleman gila lah. Kalau dia perempuan, dia gentle girl. Dia memang suka one by one je. Kalau kau jalan seorang, dia suka kau seorang je. Kalau contoh kau tidur dekat dom ramai-ramai pun, tapi kau seorang terjaga, dia suka kau seorang je. Kalau ada ramai-ramai, dia terus akan muncul. Macam sekarang, kau duduk seorang kan? Kau duduk seorang, cuba teka siapa yang teman. Adalah tu. Aku tak tipu benda-benda macam ni. And another thing yang aku belajar tentang pocong ni, dia tak melompat, babe. Macam before this, kita selalu dihasut kan, cakap, oh pocong melompat. Sebenarnya tak. Pocong ni, dia boleh gaib. Engkau kat sini, dia boleh ada depan kau. Kau berlari, nak turun tangga, dia boleh ada depan kau kat tangga bawah. Pocong ni juga, dia tak melompat. Dia nak gerak, dia gelonsor. Bukan gelonsor yang turun tempat gelonsornya, wih, bukan yang tu geng. Gelonsor dia, contoh dari sini, dia gelonsor. Lepas tu, so kalau kau jumpa pocong, kau nak berlari, memang angan-angan lah, babe. Dan pocong ni juga boleh terbang. Macam aku cakap tadi, aku duduk dekat 3 tau. Still nampak dia boleh ketuk kepala dia pakai kepala. Ketuk kepala pakai kepala otak kau. Still nampak dia boleh ketuk tingkap pakai kepala. So that's all for today. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button, jangan lupa share cerita ni. And semoga apa yang aku cerita ni bermanfaat lah untuk korang. And andai kata korang tengah jalan seorang kan, jalan seorang dekat nak pergi apa, nak pergi sekolah ke, jalan seorang nak pergi toilet ke, tiba-tiba bunyi gedek, korang get ready lah baca apa yang patut. Okay, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. And macam yang aku cakap tadi, andai kata kalau subscribe aku cukup 10k, aku terus akan buat, orang cakap apa, aku nak bagi duit lah. Tak banyak pun duit. Sebab sekarang ni aku tengah pokai, duit YouTube tak keluar-keluar lagi. Biasalah pandemik ni kan. Memang tak banyak pun duit YouTube aku, tapi aku nak bagikan apa yang aku ada lah. Sebabkan tanda korang support aku. So geng, kalau korang nak tahu macam mana nak dapat duit tu, stay tune untuk next video. Aku akan bagi tahu cara dia. Senang je, sumpah senang. And make sure subscribe aku cukup 10k, aku akan bagi cara macam mana nak menang. So that's all for today. Lagi sekali, aku nak minta maaf atas kesilapan aku yang lalu. Dan diharapkan agar permohonan maaf aku diterima. InsyaAllah, aku akan cuba lagi baik. Aku jadi manusia yang lebih baik pada sekarang. So, jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Bye.